wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, imamil muttaqin wa qa'idid du'atil mujahidin wa qudwatan lil mu'minin wa quwwatan lil muslimin wa rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Ta'ala. Selesai kita solat subuh berjemaah di rumah Allah Ta'ala pada pagi yang mulia ini, pagi 26 Ramadan. Alhamdulillah, Allah masih mengurniakan nikmat, kebaikan dan juga kemampuan pada kita semua, kekuatan sehinggalah kita dapat beribadah, berpuasa dan juga mengerjakan kebajikan di bulan Ramadan ni, sehinggalah hari dan waktu ini. Mudah-mudahan Allah terus memberi kekuatan pada kita untuk kita menghabiskan, menyelesaikan beberapa hari yang berbaki ini sebelum Ramadan meninggalkan kita, insya-Allah. Muslimin-muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita telah pun memasuki hari yang ke-26 puasa. Bermakna kita hanya ada beberapa hari lagi, mungkin 3 hari atau 4 hari macam itulah. Kalau hari yang yakin kita ambil 30 hari, mana lagi 4 hari. Kalau hari yang berdasarkan ru'yah, boleh jadi 29. Maka 3 atau 4 hari saja lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Jadi muslimin-muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita berada pada minggu akhir Ramadan. Kita berada pada minggu yang keempat Ramadan lah. Jadi boleh jadi ramai yang akan pulang ke kampung, boleh jadi akan bermusafir sehari 2 hari lagi. Ni pun weekend, hari Sabtu, hari Ahad esok ni, ikut riwayat daripada info trafik lah, riwayat daripada trafik, bukan riwayat daripada hadis, daripada trafik. Dia kata jam, Sabtu Ahad ni jam. Jadi saya pun tak mau cuba-cuba lagi lah, bagi mereka jam dulu, biar mereka teruk kan. Nanti mereka dah relax baru kita balik kan. Baik, jadi kita yang masih lagi berjihad dengan ibadah puasa ni, janganlah kita diuji dengan perkara-perkara yang boleh melemahkan prestasi ibadah kita, lebih-lebih lagi di hujung Ramadan ni. Kerana pada hujung-hujung ni memang Allah menguji kita, nafsu pun menguji kita dengan benda-benda yang boleh mengganggu, Ada satu malam, dalam semalam 2 lepas tarawih, lepas siap semualah dalam pukul 11 tu, balik rumah, anak ajak pergi cari kasut. Dah habis dah balik semua dah, pukul 11 malam dah, ajak pergi cari kasut. Pergi cari kat mana? Kat uptown. Tak apalah, dah dia nak, kita pergi cari lah kan. Tak ada nak masuk uptown lagi, 2 km je memang dekat Rombok depan ni kan. Tak boleh masuk kan. Tengok Waze, dia kata boleh lalu ya. Bukan Waze kata lah, saya lah kata. Tengok Waze tu merah, boleh lalu saja. Nak parking, nak beli memang tak boleh lah. Jadi malam tu pergi ronda-ronda, pergi pusing kat uptown saja, tak beli apa. Apa yang saya nak sebutnya, itulah Allah nak uji kita lah, yang sepatutnya
malam-malam akhir ni sebenarnya bukan di situ tempat kita. Malam-malam akhir ni bukan di kedai-kedai, mall, di butik, di tempat-tempat yang selain daripada di sinilah. Ni Allah nak uji kita. Di masjid, di surau ni lah sepatutnya menjadi tempat untuk kita mengakhiri hari-hari akhir Ramadan kita. Kerana Ramadan tahun depan tu memang pasti ada, cuma kita aja yang tak pasti ada ke tak ada. Jadi kita bimbang, kita takut Ramadan ni boleh jadi Ramadan yang tak akhir untuk kita. Jadi kita nak perbaiki yang tahun lepas punya Ramadan ni, kita nak perbaiki. Pada tahun ni kita nak bagi lagi elok lah. Tapi kalau sama atau lebih kurang lagi, tak syok lah macam tu. Jadi muslimin-muslimat rahmatullahi ta'ala sekalian, kembali kepada perbincangan kita pada pagi ini. Pagi ini saya akan kongsikan beberapa amalan, adab dan juga hukum hakam menyambut hari raya, ataupun kita sebut adab fi istiqbalil Aid. Itu disebut di dalam kitab-kitab fiqh lah. Okay, kaedah ataupun adab kita nak menyambut Aidil Fitri. Pertama sekali kita akan tahu bahawa Allah menyuruh kita bersyukur dengan nikmat Aidil Fitri. Saya tahu saya tahu dah ramai penceramah ustaz kita dah cakap pasal Lailatul Qadar. Jadi saya tak perlu sentuh lah, kerana kita ni pun dah di hujung, dah 3 atau 4 hari lagi nak berpuasa. Maka perlu kita tahu apakah adab-adab kita menyambut Aidil Fitri. Seperti yang saya sebutkan tadi, menyambut Aidil Fitri ni pada asasnya Allah nak suruh kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kita al-fitri atau al-fitrah, memberikan kita kepada keadaan semula jadi. Fitrah ni semula jadi ya. Semula jadi. Apa semula jadi kita? Semula jadinya kita boleh makan sehari. Disebabkan puasa ni kita tak boleh makan. Jadi tidak fitrah lah. Fitrah kita boleh minum, fitrah kita boleh bersama dengan suami isteri. Tapi sebab kita tak boleh buat benda tu di siang hari Ramadan, maka dia tidak fitrah. Tujuannya Allah nak suruh kita menahan lapar, menahan makan dan minum ni, nak bagi kita rasa kesusahan. Kesusahan yang dialami oleh orang yang betul-betul susah, yang memang tak boleh makan, bukan sebab dia puasa, dia tak ada kemampuan dia nak beli makanan, minuman. Hari ni kalau kita tengok gelandangan orang yang tak ada rumah, orang yang hidup bertempiaran di ibu-ibu kota, hatta saudara mara kita di Palestin dan di negara-negara yang bergolak, mereka nak makan pun susah, kan? Sampai ada yang terpaksa makan daging saudara dia yang mati dibunuh. Itu orang pernah tanya Yusuf Qaradawi, almarhum Yusuf Qaradawi, sewaktu dia tengah live di Al Jazeera. Orang daripada Palestin call dia tanya, kami ni tak ada makan, kerana di sekeliling kami ni penuh dengan mayat-mayat saudara kami. Kami tak ada makan dan tak ada minuman. Kami nak makan apa? Kalau tidak kami akan mati. Yusuf Qaradawi sebut. Dan benda ni dia ulang lagi dalam fatwa dia, Fatwa Mu'asirah. Dia kata harus bagi kamu makan bangkai saudara mara kamu yang mati, kerana tujuan dia nak meneruskan kehidupan. Jadi punyalah susah daripada nak makan. Kita punyalah membazir. Hak kita ni punya membazir. La haula wala quwwata illa. Punya banyak makanan kita ni sampai tak larat nak makan, sampai kena buang. Jadi bila sampai hari raya 1 Syawal, Allah sebut dalam Quran, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan setelah kamu menyempurnakan hari-hari puasa itu,
Sebulan kita berpuasa, bukan sebulan 30 hari, sebulan mengikut umur bulan tu, umur anak bulan tu. Sempurna sebulan kita berpuasa. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan hendaklah kamu bertakbir membesarkan Allah Ta'ala. Itu syariat. Itu syariat. Bukanlah sonok-sonok. Takbir tu sama level dengan lagu raya ke? Tak. Jauh beza langit bumi. Tak sama langsung. Lagu raya tu bukan syariat. Lagu raya tu kalau tak raya pun boleh menyanyi. Kan? Buka kat YouTube. Tak payah tunggu bulan Ramadan, tak payah tunggu 1 Syawal, 24 jam ada. Tapi takbir raya makruh kita takbir selain daripada hari raya. Tak boleh. Lagu raya buhbi bila-bila pun. Itu beza syariat tu. Jadi Allah suruh kita bertakbir membesarkan Allah Ta'ala. Besar ataupun mentakbirkan Allah ni sebab apa? Ala ma hadakum, di atas hadiah yang Allah bagi kita. Hadiah apa? Hadiah kembali kepada fitrah. Jadi sebab tu tidak sepatutnya kalau bulan Syawal ataupun hari raya ni kita menangis, kita menyesal, kita frah, kita sedih. Itu tidak sepatutnya berlaku. Kerana Allah suruh kita bersyukur dengan rasa kita seronok. Kalau kita sedih sebab kita seronok lain. Kita punyalah bersyukur seronok sangat sampai kita menangis, itu lain. Yang ni menangis sebab hari raya. Menangis sebab hari raya, tak pasal-pasal. Kan? Kalau menangis dapat Lailatul Qadar, tak apalah. Hanya menangis sebab hari raya, jadi itu tak sepatutnya berlaku. Kerana itu antara sebab Nabi mengharamkan ziarah kubur di Mekah, antara sebab dia, orang Mekah ni bila dia pergi ziarah kubur dia menangis. Kan dia berguling-guling, dia tarik baju dia sampai terkoyak baju dia, nampak aurat. Dan Nabi melihat keadaan tu. Hatta haramtu ziarah, sehingga aku mengharamkan amalan ziarah. Jadi itu tujuan dia. Yang pertama sekali kita kena bertakbir. Okey, tapi saya bukan nak cerita bab adab tu. Saya nak cerita tentang kesalahan tu. Saya nak cerita tentang beberapa kesalahan kita. Yang akhir sekali pun saya nak sebut adab. Kalau saya sebut adab dulu, yang tak akhir saya sebut kesalahan, sekali lagi kita ingat yang salah. Dia ingat yang akhir sekali. Yang mana akhir sekali? Sebelum kuliah tadi, 10 minit sebelum akhir kuliah tu yang mana? Yang haram. Dia ingat tu. Jadi kita sebut yang haram tu. Ni biasa kita buat. Pertama sekali, bila nak raya ni, kita perasan masyarakat kita ni dia seronok awal. Seronok awal ni maksudnya apa? Baru 2 hari puasa buka lagu raya dah. Tu kata seronok awal. Puasa tak tahu hala ni. Kan? Puasa tak tahu ke mana lagi. Kan? Lailatul Qadar pun tak jumpa lagi. Bukan takat tak jumpa, bangun pun tak ada. 10 malam akhir ni bangun ni kira dengan azan. Bangun ni dengan azan subuh. Azan subuh dia bangun. Punyalah sukar dan susah kita nak memburu Lailatul Qadar tu. Tiba-tiba kita duk kalut nak raya, tak malu ke? Tak malu ke dengan Allah Ta'ala? Allah suruh kita puasa. Kan? Jadi itu berlanggar dengan syariat. Sebelah sana mereka raya dah semalam. Betul lah kan? Puasa Syaban, raya Ramadan lah. Kita puasa Ramadan, raya Syawal. Dia puasa Syaban, raya Ramadan. Kan? Bulan apa dia tengok tak tahulah. Jadi itu salah, tak nak salah. Pi kedai minyak lagu raya, pi shopping mall lagu raya, pi butik lagu raya. Sehingga sikit sebanyak hilang ruh ibadat kita. Hilang semangat kita nak puasa. Tak cukup dengan sehari, malam pula lepas buka puasa tu, cepat mandi. Ingat nak pergi tarawih, rupanya nak pergi mall, nak pergi shopping mall, nak pergi pasar malam, nak pergi tu, nak pergi ni, cari kuih raya, cari lansir, cari cat.
kan, cari macam-macam benda. Jadi itu benda yang salah sebenarnya. Tuan-tuan, jangan buat benda tu benda salah. Yang kedua, cukuplah sikit-sikit lah, nanti kita bincang lah kalau ada soalan-soalan. Yang kedua, amalan ataupun tabiat main meracun. Ni pun tak ada kena-mengena dengan amalan Islam. Siapa dia ajak tak tahu. Tak jumpa lagi lah dalil-dalil yang sahih, kan, Nabi main meracun ke, tak ada. Kan ulama siap tulis satu kitab yang khusus mengenai adab fi istiqbalil Aid, adab menyambut hari raya. Antaranya dia sebut jelas, bukanlah menjadi amalan-amalan Islam menyambut atau meraihkan satu Syawal itu dengan membakar meracun, bunga api, bom meriam, nuklear, apa benda, yang semua itu hanyalah pembaziran, hanyalah membahayakan orang sekeliling kita, diri kita, jiran kita, harta benda orang. Tiap-tiap tahun ada orang yang meracun sampai terbakar kereta 2-3 biji. Tahun lepas pun ada. Tahun ni tak tahulah ada kot, tapi saya tak jumpa lagi. Itu siapa nak jawab? Baik, kalau setakat anak-anak cucu kita umur 4-5 tahun nak main bunga api, setakat nak bakar mercik sikit-sikit tu tak apalah. Kita fahamlah budak-budak cucu umur 5-6 tahun, kan. Tapi ni hak tua-tua bangka balik tarawih, kan, hak jalan pun melelong lain macam dah, kaki pun tak apa nak elok dah. Balik-balik rumah malam raya mercun mana mercun. Bakar dia baru tahu main mercun. Apa beza perayaan kita dengan perayaan bukan Islam? Kan? Hak raya-raya orang kafir ni, kan, dapat nama Deepavali ke, Christmas ke, apalah, depa pun meletup-letup juga. Kemudian kita pun meletup-letup juga. Apa beza dia? Tak ada beza, kan? Sedangkan kita, Nabi dah bagi dah panduan dia. Kita dah ada panduan dah. So apa kita nak ikut orang lain? Kita tak perlu kepada panduan agama lain, kerana agama Islam ni sudah ada panduan dia, sudah ada sunnah, sudah ada syariat yang khusus. Maka kita tak perlu dah kepada panduan lain. Itulah syariat yang benar, itulah syariat yang membawa kepada kebenaran dalam agama kita. Kita ikut itu. Tak ada nak main meracun, nak bakar-bakar duit. Apatah lagi ada orang yang tak berapa nak senang, tak berapa nak cukup keperluan dia, sibuk nak pergi beli meracun sampai RM5-60. Daripada dia beli meracun RM5-60 malam tu, baik dia pergi beli beras ke, kan, dia pergi beli kuih raya ke, kan, dia pergi beli air nak minum esok ke. Itu keperluannya, bukan duk pergi beli benda-benda yang membazir. Pembaziran berlaku. Tak cukup dengan pembaziran berlaku, membahayakan. Kalau mengganggu jiran-jiran kita, ada anak kecil nak tidur, ada orang tua yang sakit, ada orang yang uzur, mereka ni nak kepada keselesaan, bukan boleh duduk bisi-bisi macam tu, mengganggu. Di Mekah, Madinah, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi tu, azan dia tak buka speaker luar. Azan dah semayang ni tak buka speaker luar. Dia hanya buka speaker luar ni azan. Tapi bila dah semayang ke, baca Quran ke, nak buka sebelum azan ke, dia tak akan buka speaker luar. Walaupun keliling tu semua orang Islam. Mana ada orang kafir kat situ? Keliling tu orang Islam. Tapi kenapa dia tak buka? Dah alang-alang keliling tu orang Islam. Sebab mengganggu orang ni bukan mesti menjerit, bukan mesti meracunnya. Mengganggu orang dengan baca-baca Al-Quran pun tak boleh. Kita duduk minum kat kedai, minum kopi, makan nasi tengah hari, ada masjid dekat dengan restoran tu, buka Quran. Kita nak bersembang kat kedai tu, rasa bersalah. Walhal kita kat kedai tu boleh sembang tak sebenarnya?
Boleh ya? Kita tujuan kita pergi dekat kedai tu, kita nak bersembang, nak berjumpa orang dan sebagainya. Tiba-tiba dengar bunyi Al-Quran, kita rasa bersalah. Tak boleh nak bersembang. Saya kalau pergi mana-mana kedai, buka Quran, saya patah balik, saya tak masuk. Kecuali kalau pergi dengan orang lain, temu janji orang yang nak jumpa saya, dia pun duduk kat kedai tu dah, saya kena pergi juga. Saya tak pergi kat meja nak jumpa orang tu, saya pergi kat kaunter dulu. Saya akan bagi tahu dulu kat kaunter, saya kata, "Cik, Quran ni boleh tak tukar lagu lain?" Saya pakai jubah, dia pun pelik tengok, dia ni pakai jubah tak mau dengar Quran. Takkan nak dengar lagu karaoke kot. Tak, buka lah benda lain, buka berita ke, buka cerita Melayu ke, buka nasyid, tak apa. Jangan buka Quran. Kerana Quran ni mulia, tuan. Bila kita dengar dia, kita tak boleh bercakap, kita kena diam. Tuan-tuan masuk dalam kereta ni nak balik kampung kan, duduk dalam kereta ramai-ramai kan, nak bersembang, jangan buka Quran, sembang. Kalau dah tak tahu nak sembang apa dah, habis tajuk dah, buka Quran, diam, pakat dengar. Itu cara dia. Itu Quran kan. Itu Quran. Semulia-mulia lafaz. Ini kan pula mercun, meriang. Kok kampung saya main meriang, berdebam. Jadi itu semua amalan yang tidak mengena, tak ada kaitan dengan Islam. Kemudian kita sebut lagi hiburan yang melampau. Ini kerap orang kita buat. Tuan-tuan kena ingat dan tuan-tuan kena elakkan. Dua benda kita sebut dah tadi kan? Lagu raya ni bukan masa dia lagi, dan tak ada kena mengena dengan syariat pun. Hari raya esok, 1 Syawal esok, nak buka-buka lah kan. Orang kata nak berlepas rindu, buka lah. Kemudian main mercun ataupun bunyi-bunyi yang mengganggu jiran, yang mengganggu orang lain nak semayang. Sedangkan malam raya itu malam untuk kita beribadah. Tapi malam raya tu ada orang duk mengganggu, tu tak boleh lah. Yang ketiga ni hiburan yang melampau. Ini kerap berlaku bulan puasa, bulan-bulan Syawal nanti. Kita sebut bulan perayaan. Sebulan Syawal tu kita akan tengoklah orang menyambut hari raya dengan hiburan yang melampau. Hiburan tu dia ada sifat, bukan hiburan saja, hiburan tak apa, tapi hiburan yang melampau. Ada sampai, saya ingat dulu dalam mungkin 10 tahun dulu lah kot, di perumahan saya ni, dekat kawasan saya tinggal tu, jiran ni dia sewa kemah buat jamuan raya. Dia berkaraoke daripada lepas maghrib tu sampai pukul 3 pagi. Karaoke. Hak main makan tu pun hak nak melompat, nak bergalak semua, kan? Dia ambil macam-macam 2 lagu, 3 lagu, pakat bubuh lagu semua. Dah lah suara tak sedap, ganggu tidur pula, kan? Teruk sampai jiran-jiran ni kena telefon, orang majlis, kena telefon PBT, kan? Kena telefon pihak berkuasa, mai selesaikan. Nak pergi tengok tak boleh. Sekali lagi bergaduh, bertikam lidah, bermasam muka, tak elok pula kan. Jadi bagi pihak berkuasa buat kerja, mengganggu tuan. Karaoke, dia buka speaker tu, sikit lagi nak masuk dalam rumah kita speaker dia. Kalau kita buka pintu tu, speaker dia masuk dalam rumah kita. Dia hiburan, dia seronok. Tapi seronok tu seronok yang melampau, seronok yang tidak patuh syariah. Islam bagi kita berhibur. Kita nak berhibur, nak menyanyi, nak berselawat, nak menasyid, nak berkaraoke boleh, tapi tak boleh melampau. Bila melampau, maka itu berlanggar. Kita penat-penat puasa, penat-penat qiyamul-lail, baca Quran, sembahyang tarawih dan sebagainya, mai hari raya, kita memusnahkan semua pahala dan ganjaran tu. Penatlah tuan-tuan, sebulan kita duk buat puluh ni, tiba-tiba sehari 1 Syawal tu saja
telah membinasakan 30 hari kita puasa. Jadi sebab tu kita kena jaga, jangan melampau-lampau di dalam benda yang pada asalnya dibenarkan, diharuskan. Kita jangan melampau. Kemudian majlis bercampur laki dan perempuan, ni kena elakkan. Kalau tuan-tuan buat rumah terbuka, buat majlis kesyukuran, majlis Aidilfitri ke apa ke, atau surau kita masjid yang buat, mesti ada mesyuarat. Dan dalam mesyuarat tu kena putuskan, wajib ada arahan mengasingkan tempat laki dan perempuan. Ada satu masjid, ni bulan puasa ni, ada satu masjid ni saya pergi, sebab saya kena tazkirah lepas maghrib, jadi saya kena buka puasa kat masjid itulah. Bila saya buka puasa kat masjid tu, saya tengok buka puasa dia bercampur laki perempuan. Yang keluarga tak apalah, ni yang tak keluarga ni, bila suruh AJK masjid pergi tanya, ni siapa, dia kata, oh ni kawan. Duduk dua-dua orang dengan laki perempuan, orang lain tak boleh join, mereka dua orang. AJK tanya, ni siapa? Ni kawan saya. Berkawan pula. Kalau ni isteri saya, ni suami saya, tak apa lah, dia berkawan. Rosak tak? Majlis tu rosak lah. Dia tidak menjadikan majlis itu berkat. Yang asalnya kita nak bersyukur, tapi kita bersyukur cara yang bercanggah, kan? Kemudian lagi, muslim-muslimat dirahmati Allah Ta'ala sekalian, meraihkan makan minum pada Aidilfitri itu dengan cara membazir. Membazir ni kena elak. Sebab tu adab ataupun sunnah kita jamu orang makan, kita bukan bawa keluar semua makanan. Itu antara sunnah kita jamu orang makan. Jangan bawa semua makanan. Contohnya kita nak jamu buah apple, kita beli 30 biji buah apple, jangan bawa keluar 30 biji tu. Bawa keluar sikit-sikit, habis tambah. Itu sunnah dia. Sama lah benda lain pun, minuman pun sama. Kalau ada sampai 3 jam, kita buat teh panas 3 jam, tetamu mai kita bagi bawa keluar satu tu, jangan bawa keluar 3-3. Sekali lagi bila dia makan sikit tak habis, takkan kita nak simpan untuk tetamu lain, mesti kita buang. Kita nak makan, sorry lah, tak, jadi membazir. Akhirnya tempat dia ditong sampah. Jadi amalan membazir yang bulan puasa ni terbawa-bawa sampai bulan Syawal. Itu tak boleh. Membazir amalan syaitan. Kemudian ni khusus untuk orang perempuan, wanita muslimat, jangan berpakaian atau perhiasan yang melampau sehingga boleh mengundang fitnah, kan? Yang senior-senior tak apalah kot, ni yang muda-muda, yang junior-junior, yang baru nak up ni, yang duk berasa comel ni kan, tapi tak comel pun, dia berasa saja. Yang ni kena elakkan. Sebab itu pakaian raya pun hari ni macam-macam jenis dah. Ada hak berlubang sana, berlubang sini, terkoyak sana. Kita ingat dia jual terkoyak, rupanya memang terkoyak, memang design dia tu terkoyak, kan? Itu anak tengok baju, dia kata, baba asal baju ni terkoyak, kan? Lepas tu mak dia kata, ni bukan terkoyak, ni memang design dia. Wih, seronok macam tu. Kita pakai koyak baju kita ramai, betul jual. Rupanya design, ada lampu, ada ini warna lain, ni warna lain, ada corak-corak tertentu yang boleh mengundang fitnah, yang boleh mengganggu pandangan orang ramai, yang boleh menjadi panahan-panahan setan pada satu Syawal, pada hari raya. Termasuklah pakaian yang ketat, pakaian yang jarang, yang nipis. Ni ibu bapa sekalian, kena pastikan anak-anak kita ataupun suami-suami, pastikan isteri-isteri kita pakai pakaian yang sempurna, yang elok, sedap mata memandang dan sopan. Kita nak raya ni, kita bukan nak berpesta lah. Tu silap. Orang kita ingat raya ni pesta, dia bukan pesta.
Dia bukan malam pesta muda mudi, bukan. Dia ibadah dapat pahala tu. Hoi, takkan kita nak buat ibadah macam tu punya rupa? Tidak. Tidak sama sekali ya. Kemudian kalau buat jamuan raya, jangan jemput orang-orang tertentu saja. Contohnya dia jemput bos dia ya. Dia jemput datuk-datuk ya. Dia jemput VVIP saja. Adik-beradik dia tak panggil, jiran-jiran dia tak panggil, jemaah masjid dia suara dia tak panggil. Jadi jangan asingkan martabat orang tertentu sebagai tetamu kita. Kita tak ada perbezaan apa di sisi Allah Ta'ala, sama saja. Yang membezakan kita semua ni takwa kan? Takwa saja. Takwalah yang membezakan antara kita dengan orang lain. Jadi itu beberapa perkara lah yang kita kena elakkan. Ni termasuk juga bersalam-salaman pada hari raya. Salam dengan orang yang boleh salam saja, lelaki dan perempuan. Antara lelaki dan perempuan, muslimin muslimat ni, dia tak boleh salam dengan semua orang. Salam dengan orang yang tertentu saja. Ni tajuk kita masih lagi benda yang larang. Jadi nak sebut yang tak boleh salam. Tak boleh salam dengan sepupu, tak boleh salam dengan ipar, tak boleh salam dengan birah, tak boleh salam dengan orang luar. Boleh salam dengan orang-orang yang keluarga kita saja. Ni bila balik kampung ramai-ramai, jumpa sepupu sepapat, pakai salam selamat akhir raya, berpeluk pula, berlagak pipi pula kan. Mak ayah tak kata apa, tak apalah raya kan, tak apalah raya kan, raya mendatang apa lagu tu. Itu bukan raya. Tak boleh tuan. Ada yang bersalam ipaduai, ada yang duk bersalam birah, bersalam dengan tetamu, jangan. Tu haram. Bersalam dengan yang boleh salam. Jadi kadang-kadang ni benda ni jadi adat, jadi biasa. Alah tu bukan orang lain, tu sepupu dia. Ni bukan orang lain, itu anak saudara ipar dia, anak saudara ipar, bukan anak saudara kandung. Anak saudara kandung tak apa lah. Pun benda-benda ni tuan dah jadi barah dalam masyarakat kita sejak sekian lama. Jadi nak ubah benda tu, dia makan masa. Tak apalah, kita ubah slow-slow. Jangan dibiarkan benda ni merebak sehingga dia menjadi satu kebiasaan. Baik, Allah alam, itu benda yang tak boleh, benda yang dilarang sama sekali. Dan benda ni tak ada kena mengena lah dengan amalan-amalan Islam. Yang kedua, saya nak pergi pula kepada adab-adab kita nak sambut hari raya ni. Adab-adab menyambut Aidul Fitri. Tadi kita baca ayat Quran, Allah kata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Yang pertama sekali kena takbir. Takbir tu bila? Takbir ni sunnah takbir lepas kita buka puasa. Lepas kita buka puasa. Cuma dulu berbeza dengan sekarang. Kan dulu cara mencerap dia, zaman Nabi ni cara mencerap dia dengan ru'yah. Hari akhir puasa tu masuk saja maghrib dia dah nampak anak bulan. Jadi makan kurma, minum air masak, takbir. Takbir. Habis dia takbir, dia pergi makan, orang lain pula sama takbir. Habis takbir, dia pergi makan, orang lain pula sama takbir. Kemudian dia balik tidur. Yang dah tidur ke rumah, datang ke masjid, sambung takbir pula sampai waktu subuh. Kemudian nak makan lepas subuh kan, sebab sunat kan, kita makan tu. Kemudian segera lepas sembahyang subuh tu segera pergi masjid pula, nak takbir lagi. Bersambung-sambung takbir tu sampailah imam sembahyang sunat Aidil Fitri tu sampai. Dan imam ni sunat sampai lewat. Ni imam tunggu kita, lepas subuh imam tak balik, duduk atas sejadah kan. Jadi tak boleh. Sunat dia, imam dia sampai lewat.
imam dia nak sembahyang sunat kan, dia sembahyang kat rumah. Dia nak sembahyang duha kan, dia nak sembahyang mutlak kan, dia sampai dekat masjid ni, sunat dia nak sembahyang tahiyatul masjid, kemudian terus sembahyang. Itu pun adalah sunat-sunat buat sembahyang tu, tapi yang tu khusus sangat. Saya nak sebut Aidilfitri itu saja, umum. Ini takbir. Tempat kita ni, kita tak boleh nak tengok bulan tu dengan mata kasar kita. Kita kena guna falak, unit falak yang kena cerak, kena duduk atas tempat yang tinggi, atas bangunan ke, atas bukit ke, mereka kena tengok. Dan keputusan kita berdasarkan keputusan mereka. Bukan semua pakat kena pergi naik atas bukit tu. Bukan satu Korea kena naik atas bangunan tu, runtuh lagi. Wakil saja. Mereka tengok. Kemudian mereka kata anak bulan nampak dah. Jadi dia pun bagilah keputusan dekat penyimpan mohor besar Raja-Raja Melayu. Jadi kita tak boleh nak takbir lagi malam lepas buka puasa, tak boleh takbir lagi. Sebab apa? Sebab tak pasti lagi raya esok ke tak. Jadi kita kena tunggu dulu berita, kena tunggu dulu announcement dia. Lepas announcement, biasanya masuk sembahyang isyak tu baru kita takbir. Takbir sebab kita dah sah dah tak sembahyang tarawih malam tu kan, kita takbir. Maka bermula takbir itulah merupakan syariat dalam kita menyambut Aidilfitri, takbir. Bukan mesti kena pegang mic takbir. Tak pegang mic pun tak apa. Hak pegang mic seorang kan, hak lain pakai takbir. Dan sunat orang-orang yang ada di rumah masing-masing, yang tak datang ke masjid, tak datang ke surau, dia ada di rumah, tetapi dia dengar takbir, sunat dia pun takbir bersama-sama. Yang pi pasar malam, malam raya, yang pi mall mana-mana, dia dengar takbir, sunat dia takbir. Sunat untuk dia bertakbir. Kerana itu waktu yang disyariatkan takbir. Takbir ni ada dua, satu takbir muqayyad, satu takbir mursal. Takbir muqayyad ni takbir yang mengelilingi solat. Contohnya selepas maghrib, sebelum isyak, selepas isyak, takbir muqayyad. Satu lagi takbir mursal. Takbir mursal ni takbir yang kita boleh takbir bila-bila masuk. Daripada rumah nak ke masjid kan? Kemudian sementara tunggu imam datang ke masjid, kita takbir. Itu takbir mursal nama dia. Kemudian yang kedua, bila kita dah takbir, yang kedua, malam tu bermula daripada sembahyang maghrib, sembahyang isyak dan subuh esok ni yang kedua, jangan tinggal jemaah. Mesti berjemaah, mesti sembahyang berjemaah di masjid, di surau. Kerana amalan itu dikira qiyamul lail, dikira mendirikan malam raya. Antara malam-malam yang afdal ni selain daripada malam Lailatul Qadar, juga disebut dengan Lailatul Aid, malam raya. Man qama Lailatul Aid, siapa yang menghidupkan malam raya, menghidupkan dengan ibadat, maka dia akan hidup pada hari yang ramai orang mati. Mati apa? Mati hati. Di mana? Di padang mahsyar. Di padang mahsyar ni, di saat ramai orang yang mati hati, disebabkan dia menyesal, disebabkan dia insaf, disebabkan dia banyak dosa, maka hati dia mati. Kecuali orang-orang yang antara hati dia hidup, mereka yang menghidupkan Lailatul Aid, menghidupkan malam raya. Jadi kena buang tabiat malam raya ni melepak, bersembang, mengopi, mengeteh sampai pukul 2-3 pagi lewat, kemudian esok subuh tak bangun kan. Jadi orang ni rugi. Sepatutnya dia kena hadir sembahyang subuh esok dan bertakbir bersama-sama. Jangan lepas peluang ni. Ramai orang yang pulun malam-malam Ramadan, tapi bila malam raya dia melingkup. Dia melingkup. Dia nak cat rumah, dia nak pasang lansir, dia nak buh tikar baru, basuh kereta. Tak apalah, buatlah benda tu. Tapi sampai lewat pagi, 2-3 pagi tak siap lagi. Kalau nak raya esok ni, sudahnya tak jaga subuh.
Jaga-jaga pukul 6.30, pukul 7 esok, melepas fadilat tu. Jangan lepas peluang ni lah. Kena rebut. Sebab apa? Sebab kita salah sebenarnya. Yang kita sunat untuk berhias, bercantik, berlawa-lawa ni, nak sambut Ramadan. Sambut Ramadan yang kena pakai lawa-lawa. Yang nak kata tukar langsir, yang nak cat rumah ni sebenarnya sambut Ramadan. Tapi kita tukar sambut raya yang kita buat macam tu. Sambut raya. Sedangkan tetamu kita sebenarnya dah balik dah. Nak hias-hias rumah ni, nak pakai lawa-lawa ni, tetamu nak hadir. Tetamu dah balik, dah belah dah, kita baru nak cat rumah. Sudahnya ibadat malam tu terlepas. Itu yang sepatutnya. Ada juga tempat yang dia buat semayang tasbih. Semayang tasbih ni pun sunnah kita semayang malam raya. Kalau mampu buatlah. Kalau tak mampu buat seorang-seorang, buatlah berjemaah. Tak boleh buat berjemaah di surau, buatlah berjemaah dalam keluarga kita. Buatlah. Tak banyak pun, 300 kali tasbih saja. 300 kali bukan tiap-tiap hari. Nabi kata buat seumur hidup sekali. Kalau tak mampu buat setahun sekali, tak mampu buat sebulan sekali. Kita ambil lah mana paling kita mampu. Itu yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kita takbir, yang kedua kita menghidupkan malam raya. Kemudian yang ketiga, menghidupkan malam raya itu termasuklah sampai bangun malam tu, qiyamul lail. Bangunlah malam sebelum subuh tu, bangunlah untuk kita semayang 2 rakaat. Waktu kita semayang tu, kita nak menangis, kita nak bersujud, kita nak merintih, kita nak apa pun dengan Allah Ta'ala, silakan. Itu antara kita dengan Allah, buatlah macam mana pun. Depan-depan manusia kena simpan benda tu. Depan manusia jangan duk tunjuk sangat. Jangan duk tunjuk. Depan Allah Ta'ala kita tunjuk. Antara kita dengan Allah Ta'ala saja, kita nak buat macam mana pun buatlah. Selesai yang tu lah. Itu yang kedua. Yang ketiga, ni lepas subuh lah, dah habis, dah masuk subuh apa semua, kita dah kata subuh mesti berjemaah hari tu. Kemudian balik tu, kita membersihkan diri kita. Ni sunnah hari raya yang ketiga lah, membersihkan diri kita. Maknanya kita faham, mandi, pakai baju, buh minyak wangi, nak pakai songkok, nak pakai sampin, nak buh kerih ke, nak pakai stokin ke, nak buh apa lagi, nak buh name tag ke, nama takut orang tak kenal kat masjid ke, buh name tag kan, ikutlah dan sebagainya lah. Itu makna kita berhias lah, kan, bukan untuk siapa-siapa lah. Jangan duk salah berhias pula, kan. Sampin kat mana, tinggi rendah, semua tu kena tahu, kan. Untuk siapa? Untuk membesarkan syiar Allah Ta'ala. Yang Allah kata, zalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innahu min taqwal qulub. Siapa-siapa yang membesarkan syiar Allah, sesungguhnya perbuatan itu termasuk daripada tanda-tanda ketakwaan hati. Maknanya kita membesarkan hari raya ni, itu tanda dia hati kita ni ada takwa. Okey. Pakai elok-elok dan sebagainya, faham? Yang keempat, lepas kita dah mandi, wangi-wangi dan sebagainya tu, yang keempat, sunat kita makan. Sunat kita makan. Nak membezakan hari raya dengan hari puasa ni. Sebab hari puasa lepas subuh tak boleh makan dah. Jadi nak membezakan itu, hari raya lepas subuh kena makan. Saya tak biasa makan lepas subuh. Saya biasa bau je. Bau pun tak apa, kan. Saya kalau boleh makan nasi tu, saya boleh makan sikit sangat, sikit. Saya pagi lepas subuh ni saya boleh makan blackberry je. Cari blackberry pagi tu. Saya boleh makan strawberry je. Cari strawberry. Sebab nak membezakan pagi raya dengan pagi Ramadan. Tak kena makan juga. Minum sikit. Okey. Tapi jangan tibai semua. Saat lagi sampai tetamu sampai tak ada. Tuan rumah tibai habis dah lepas subuh. Itu makan sungguh, itu mentega darah nama dia. Bukan makan. Sikit saja nak ambil berkat. Seterusnya, saya tak ingat lah ke berapa tu. Yang seterusnya,
Yang seterusnya lepas kita makan tu, segera pergi masjid. Masjid, surau ataupun tempat-tempat orang mendirikan sembahyang sunat. Kan tempat kita ni masjid, surau. Kalau di Arab tu depa sembahyang di padang. Jadi sunnah Nabi pun macam tu. Jadi pergi segera ke masjid untuk bertakbir, untuk sembahyang tahiyatul masjid, untuk bertakbir. Takbirlah sampailah imam sampai nanti. Bertakbir. Dan sunat kita pergi sembahyang raya ni, kita pergi dan pulang jalan yang berbeza-beza. Kan? Beza dia dengan Aidil Adha. Aidil Adha pergi ni sunat jalan cepat, jalan yang cepat sampai. Minta maaf, pergi ni jalan yang jauh, balik tu kena jalan cepat. Tapi Aidilfitri sunat kita pergi tu jalan yang berlawanan. Jalan yang, kalau Aidil Adha tadi pergi jalan jauh, balik cepat kan. Aidilfitri ni pergi jalan cepat. Sebab apa cepat? Sebab kita nak segera bertakbir. Dan balik nanti sunat jalan jauh. Sebab apa kena jalan jauh? Sebab kita nak bersalam-salaman dengan ramai orang. Kita nak berukhuwah Islamiah, kita nak bersilaturahim dengan ramai orang. Sunat kita jumpa siapa-siapa tu, sunat kita mengucapkan taqabbalallahu minkum. Itu doa Nabi sebut. Jumpa taqabbalallahu minkum. Kemudian bacalah hak skrip kita pula. Tu hak sunnah, hak skrip kita pula bacalah. Selamat hari raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Macam-macam lah, apa saja nak sebut lah. Kan minta maaf. Yang makna kata kita bersilaturahim. Segera. Kemudian segera pergi masjid, kemudian bertakbir sampailah imam sampai. Kemudian khutbah tu tak apalah, ikut teks khutbah kita lah. Kalau di tempat saya khutbah ni dia tak ada teks, dia bebas. Nak khutbah apa, khutbah lah. Tapi biasanya berkaitan dengan hari raya. Okey, selesai khutbah tu, kita balik tu jalan jauh. Kita balik jalan jauh. Jangan jauh sangat. Jangan jauh sangat. Jauh tu dengan erti kata jauh sikit daripada yang kita pergi tadi. Kan, kalau kata jauh ni sampai kena lalu highway, kena banyak tol, kemudian kena pusing masuk negeri lain, Perak pula, patah balik, sampai rumah tetamu tak ada. Tetamu dah sejam tunggu tak balik lagi. Tu baik balik kampung terus kan. Bukan, jauh sikit saja. Dan sunat berjalan kaki. Berjalan kaki ni bagi orang yang sesuai lah. Bersesuai. Kalau tuan-tuan jemput penceramah daripada Sungai Buloh, khutbah raya itu dia nak berjalan kaki, kan, mati dia hari 1 Syawal tu. Agak-agak macam tuan-tuan yang duduk kat tepi-tepi ni, yang dekat-dekat ni, agak-agak boleh jalan kaki. Sunat datang ke surau masjid berjalan kaki, supaya kita boleh bersalam-salaman dengan ramai orang. Kemudian sikit lagi, balik ke rumah itu menerima undangan tetamu. Yang ni bila kita balik sembahyang sunat raya tu, sembahyang sunat raya ni pun ramai orang tinggal. Lebih-lebih lagi musafir, orang-orang musafir. Dia sampai rumah sebab jam kan. Ada sampai rumah mungkin dekat-dekat subuh. Kemudian lepas dia dekat-dekat subuh, kemudian dia tunggu subuh, dia sembahyang subuh, lepas subuh dia tidur sebab dia penat. Bila dia tidur lepas subuh, dia bangun-bangun dah habis sembahyang raya. Rugi. Sembahyang raya ni hukum dia sunnah muakkadah, sunat muakkad. Maknanya kalau kita tak ada halangan apa, sembahyanglah. Lelaki dan perempuan. Perempuan ni ada syarat lah. Kalau dia selamat daripada fitnah, dapat izin suami dan tidak mengganggu tanggungjawab dia, silakan. Kemudian balik pada raya tu jangan tidur. Jangan tidur. Sambut tetamu. Kerana tetamu ni buat rahmat. Sambut tetamu. Tetamu nak ziarah kita. Dan bila kita jadi tetamu pula, bertamu rumah orang jangan lama-lama. Bertamu ni sekejap. Dia sebenarnya dalam buku saya ni ada tajuk-tajuk khusus. Khutbah raya ada tajuk khusus dia.
Kemudian bertamu ada tajuk khusus dia, ziarah ada tajuk khusus, cuma saya ambil sikit-sikit je. Bertamu jangan pergi rumah orang lama-lama, kecuali rumah itu rumah mak kita, rumah ayah kita, tu lain lah tu. Itu rumah mak kita, pi buat macam tetamu kena katok lagi kan. Tak boleh lah tu rumah mak kita. Ni rumah tetamu. Kita sampai rumah dia, sampai tetamu kena beratok kat luar, tak boleh masuk lagi, kena tunggu kita. Jangan lama ziarah orang. Ziarah ni ringkas dan padat. Nabi kata zur riban terdat hubban. Segeralah ziarah kamu akan bertambah kasih sayang. Rupa-rupanya bila kita ziarah sekejap-sekejap ni, orang sayang kat kita. Tuan rumah tu sayang kat kita. Tuan rumah kata, awak sekejap sangat, mainlah lagi. Dia nak kita datang lagi. Tapi kalau kita pergi tu sampai 2 jam, 3 jam, masa kita nak balik tu agak-agak dia kata macam tu kan. Tak ada lah. Kita pergi lepas mayang pukul 9, pukul 12 pun balik. Pukul 12 tu tanya pula, nasi tengah hari masak lah. Banyak cantik ha? Macam tak ada rumah nak makan nasi rumah orang. Agak-agak lah lepas 3 jam kita ada rumah dia, kita kata saya nak minta dia lah, saya pun rasa dah lama dah. Bukan rasa, memang lama. Tuan rumah pun kata elok lah, saya pun nak tidur lah. Sampai tak sempat buat apa tuan rumah. Jadi tetamu lain pun terganggu, tak boleh nak masuk. Lepas lemang, lepas lemang dia seorang kan. Habis gula dekat dia kan. Jadi ini bukan adab bertamu. Tetamu mesti sekejap. Saya kalau pergi raya sama orang, dalam kereta saya beritahu, okey, kita sampai nanti pukul 11. Kita duduk paling lama 11.30. Kecuali rumah adik-beradik lah, rumah keluarga itu lain. Yang ni rumah tetamu biasa lah, macam sahabat-sahabat kita semua ni kan, rumah tetamu kan. Pengurusi panggil kita pergi raya rumah dia. Jadi pengurusi tu dengan kita siapa? Dia jemaah saja, jemaah masjid jiran. Jadi biasalah. Kerana dia pun jemput orang lain juga, bukan dalam satu selangor ni dia jemput kita ya. Dia jemput juga orang lain. Jadi kita kena meraihnya. Makan apa yang ada saja. Dia jamu air suam, air suam. Dia jamu air teh, air teh. Jangan duk request benda lain. Nak request benda lain, pergi kedai mamak. Tuan rumah jamu air teh, dia kata Nescafe tak ada. Nescafe kita dah boykot lama dah. Mana ada? Tak ada. Tuan rumah jamu mi goreng, dia kata cakotiau tak ada. Dia nak tanya yang tak ada. Tu perangai huduh masyarakat kita. Kan, perangai huduh dan buruk masyarakat kita. Dia tak reti bertamu. Dia tak reti bertamu. Adabus dhiyafah, adab bertamu tu dia tak reti. Pergi rumah orang lama-lama tak boleh. Pergi rumah orang sekejap. Makan apa yang ada. Duduk di ruang tamu. Jangan pergi rumah tu, bilik mana bilik? Masuk bilik orang. Pergi rumah orang masuk dapur. Tak boleh. Ni saya sebut secara random lah, sebab dia tajuk khusus. Pergi rumah orang masuk dapur tak. Pergi rumah orang, tempat dia di kawasan tetamu tu saja. Tak boleh lebih. Tak boleh lebih kat situ saja. Kalau nak pergi tandas, minta izin kat tuan rumah. Nak cah telefon, minta izin kat tuan rumah. Saya biasa pergi rumah tetamu macam ni, penuh telefon rumah dia. Saya kata banyak telefon hang. Dia kata banyak apa ni, depa ni cah. Saya kata awak tak tibai seorang-seorang. Tak boleh tuan, haram. Haram kita guna bil api, bil air, harta tetamu tanpa izin. Tak boleh, kena minta izin. Lah nak buat macam mana? Handphone aku mampu, hancahlah rumah hang. Tak boleh tuan lah. Duduk dekat kawasan tetamu. Lepas tu tuan rumah kata duduk, kita pun duduk. Tuan rumah buat makanan, kita makan. Dekat meja tetamu, contohlah kat meja tetamu ni ada nasi lemak. Makan nasi lemak. Tiba-tiba kita nampak atas meja kat dapur tu ada sate. Kita tak boleh tegur, kita kena makan hak atas meja kita. Ni saya cerita ni berdasarkan apa yang saya pernah tengok. Budak-budak kita maafkan kan. Hak 4-5 tahun, hak 7 tahun yang tu kita letak tepi lah. Yang tu tak ada masalah lah. Ni hak tua-tua macam kita ni. Hak tua-tua ni. Kan dia duduk tengah-tengah makan nasi lemak tu, dia kata sate tu boleh buat main. La haula wala, tu sungguhlah perangai. Lepas makan nasi lemak tu hampir cari sate kat kedai.
Hang nak order berapa order, lepas tu bayar sendiri. Yang tu tak apa. Pi kedai nak order apa order, tapi pi rumah orang tak boleh order. Ya. Tengok tahap hubungan kita tu macam mana. Tengok tahap hubungan. Kalau kita dengan kawan kita ni memang dah macam adik-beradik, dah macam adik-beradik, itu lain lah. Itu dia panggil istisnaiyat. Itu benda pengecualian. Kita pergi rumah kita, mak kita tak apalah. Mak, roti canai mak. Mak kita pun pergi buat. Itu tak apalah mak kita. Tapi rumah tetamu, rumah orang-orang kebiasaan, orang-orang yang awam tak boleh benda tu. Ya? Itulah saya kata. Tengok tahap keakraban tuan-tuan tu macam mana. Ketua itulah saya kata. Kalau okey dalam masalah, kita pergi rumah pengungsi, memang kita tak kisah dengan pengungsi, kan? Habis dah lemang, pengungsi kata habis dah lemang, pengungsi pergi cari lemang, kami nak makan lemang, kan? Tak apa, sebab kita dah biasa dengan dia. Tapi kalau kita tak biasa, tak boleh. Kena segera. Saya pergi ziarah rumah orang setengah jam, paling kuat lebih kurang macam tu. Saya tak boleh lama-lama, kan? Sebab tak elok kita pergi ziarah orang lama-lama. Okey, seringkah lagi tuan. Kemudian habis kita habis lah. Lepas orang ziarah rumah kita dah habis dah, kita pula sunat ziarah rumah orang. Dan rumah yang pertama sunat kita ziarah ni rumah ibu bapa kita. Bapa kita, ibu bapa mertua. Itu ibu bapa kita, ibu bapa kandung, mertua ni sama level. Pergi ziarah. Rumah mak ayah ke tak apalah. Rumah ahli keluarga. Rumah ahli keluarga kita, rumah kakak, rumah abang, rumah adik, rumah sepupu. Tu. Habis yang tu, sunat kita ziarah kubur. Sunat kita ziarah kubur dengan niat. Sunat ni dengan niat. Niat apa? Niat nak ambil pengajaran, nak ingat kematian, nak ingat akhirat. Tu saja. Kalau nak ziarah kubur, niat dia aku nak menangis. Aku pergi ziarah kubur ni memang aku nak minta maaf dekat mak ni, aku nak menyesal. Minta maaf apa kat mak mati dah. Nak minta ampun dekat ayah ni, nak sujud dekat kubur ayah ni, tak boleh. Yang boleh sujud dekat kubur ni iblis yang Allah suruh. Tu pun Allah perintah. Allah perintah iblis pergi sujud dekat kubur Nabi Adam. Sebab iblis ni dia bagi alasan, wahai Tuhanku, Adam dah mati, macam mana aku nak sujud dekat dia? Allah kata pergi sujud kat kubur dia. Iblis tak pergi juga. Alasannya tak, kita tak. Kalau pergi kubur niat nak minta maaf dekat mak, nak minta ampun, nak menangis, memang niat macam tu, tak boleh pergi kubur. Dalam mazhab Syafi'i haram. Drama tak boleh buat apa lah. Sebab bukan saya pengarah. Kalau saya pengarah memang kena semua tu. Ya? Bawa apa? Bawa makanan, lepas tu suap kat orang mati. Tak ada. Benda tu tak ada. Kalau nak makan itu dengan tujuan apa? Nak makan bagi mak pun ambil bau. Tak ada tak. Nak makan, nak bagi si mati tu rasa makanan raya. Tak ada. Bukan tak ada ni bukan sama macam kita baca Yasin malam Jumaat tu. Baca Yasin malam Jumaat tu walaupun Nabi tak buat, tapi tak apa, benda amalan baik. Tapi hak ni tuan-tuan tak payah duk buat. Kubur bukan tempat makan. Tuan-tuan pergi makan kat kubur dengan makan kat kedai mamak lagi afdal makan kat kedai mamak. Kerana kedai mamak tu memang tempat makan. Memang ada yang saya cerita ni, benda yang ada. Yang saya cerita ni memang benda ada. Yang tu tak apalah, kita nak baca doa kan. Jadi kalau kita pergi kubur dengan niat kita nak berzikir, kita nak berdoa untuk mak ayah kita, nak ingat kematian, nak ingat akhirat, nak ambil pengajaran, sunat. Pergi. Tu pergi ziarah kubur. Kemudian yang terakhir, lepas kita pergi ziarah orang tu, ingatlah ada adat ziarah tadi tu. Adat ziarah ni ada lagi yang khusus, tapi saya tak boleh sebutlah, tak sempat masuk. Yang terakhir salim tuan, lepas kita ziarah tu, pastikan kita pulang ke rumah kita untuk kita buat persiapan semayang berjemaah Zuhur, Asar dan seterusnya lah. Jangan kita beraya rumah orang sampai kita terlepas semayang. Bukan tak semayang tu dah berdosa lah. Tapi terlepas daripada semayang berjemaah, terlepas daripada semayang awal waktu. Yang ni banyak berlaku tuan.
Tuan-tuan tengoklah, ni semua kita alami benda ni. Lepas raya nanti, macam mana subuh kita, macam mana maghrib insya' kita. Kita tak mau macam tu. Seolah-olah Tuhan ni ada bulan puasa saja. Lepas puasa nanti Tuhan tak ada dah. Sedangkan kita beribadat menyembah Allah yang sama, Allah yang ada pada bulan-bulan lain juga. Bukan Allah tu ada bulan puasa saja. Jadi jangan menjadikan Ramadan ini sebagai Tuhan. Jadilah Allah Ta'ala sebagai Tuhan kita, dan dialah Tuhan pada bulan-bulan lain juga. Jadi itulah yang sempat saya sentuh pagi ni secara umum saja tuan. Walaupun dah sejam, tapi secara umum saja. Wallahu a'lam. Di Masjid Surau memang ada plak-plak kan. Nak cah telefon di surau masjid ni, yang pertama sekali dia kena ada official announcement daripada pengurusan. Contohnya pengurusi kata plak-plak di masjid ni, tuan-tuan nak cah telefon dipersilakan, tuan-tuan nak cah laptop dipersilakan, tapi cah mesin basuh peti air tak boleh lah kan. Silakan. Dan ada masjid surau yang saya pergi, ada plak-plak yang belah-belah belakang tu dia dah ada stiker. Dia tulis dah untuk telefon, untuk di-charge telefon. Dia dah bagi dah. Dan kita tak letak label pun tak apa, tapi mesti ada keizinan daripada pihak pengurusan yang mentadbir masjid atau surau tu. Jadi kalau ada, silakan. Kalau masjid kata tak boleh cah telefon surau, maka haram kita cah. Kerana masjid ni dia ada pengurusan dia, surau dia ada pengurusan dia. Wallahu a'lam. Jadi saya tak tahulah surau ni boleh ke tak boleh. Kena tanya pengurusi ataupun kena tengok balik minit mesyuarat. Dia ada minit mesyuarat ni kan, tengok balik. Wallahu a'lam. Baik. Yang pertama, bercakap-cakap semasa khutbah hari raya sama macam bercakap-cakap masa khutbah Jumaat. Kerana khutbah ni hukum dia sama, rukun dia pun sama, cuma waktu dia saja berbeza. Hari Jumaat dengan hari raya, tu saja beza. Makna waktu khutbah tak boleh bercakap-cakap, kena diam, kena setumpu kepada isi kandungan khutbah. Sebab itu di hari raya khatib di hari raya khutbah dia selepas sembahyang. Sebenarnya khatib pun sunat sebut. Sunat sebut macam mana? Sunat sebut macam hari Jumaat tu. Dilarang bercakap-cakap, kerana yang kerana bercakap itu akan menghilangkan pahala sembahyang kita hari itu. Kena fokus. Kerana isi kandungan dia tu sama macam isi kandungan khutbah Jumaat, yang memberi peringatan kepada masyarakat qaryah tersebut. Yang kedua, bermaaf-maafan pada hari raya. Sunat bermaaf-maafan ni hari raya tu sebenarnya orang kita kata, orang Melayu lah kot, dia kata sunat bermaaf-maafan pada hari raya. Sebenarnya tidak. Bermaaf-maafan ni wajib selepas daripada kita bermasam muka atau bergaduh atau berbalah dengan seseorang. Wajib itu, bukan sunat. Dan sekiranya kita tidak berkemampuan memohon maaf pada waktu itu, maka Islam membenarkan kita tunggu sampai 3 hari saja. Contohnya kita bergaduh ni, kita marah sangat ni, kita tak tahan, kita tak boleh lagi minta maaf hari itu, maka Islam menghalalkan perasaan marah kita tu selama 3 hari. Cukup 3 hari, wajib minta maaf. Orang yang memaafkan pula wajib memaafkan.
wajib ni. Kalaulah orang yang buat salah tak minta maaf masuk 3 hari, dia berdosa. Dan orang yang berhak memaafkannya masuk 3 hari, dia pun berdosa juga. Jadi tak ada istilah dalam Islam ni yang dia kata macam ni, aku tak akan maafkan sampai hari kiamat. Walaupun dia kata macam tu, contohnya seorang ibu kata dekat anak macam tu, memanglah anak tu berdosa sebab dia tak dapat maaf pada ibu dia. Tetapi ibunya juga berdosa kerana ibu dia tidak memaafkan anak dia. Melainkan anak tu memang derhaka dan tidak minta maaf. Ini kalau anak dah minta maaf. Saya dengar radio 2-3 hari baru ni, saya pun sedih juga. Adalah penanya tu, dia tanya ustaz tu, dia kata ibu saya ni masih hidup dan ibu saya ni dia tak maafkan saya sampai hari ni. Dah berbelas tahun dah tak maafkan. Ustaz tu pun sedih kan, dengar dia menangis dalam jawab kan. Saya pun terkilan. Terkilan apa? Terkilan dia macam ni, mak ni betul lah dia ibu, kita pun ibu, kita pun ayah ni, betul lah anak kita buat salah. Tapi siapa kita sampai tak mau maafkan orang ni? Sampai tak mau maafkan orang ni. Dan siapa kita ni? Ibu kita ni ibu yang hebat sangatkan martabat kita sampai tak mau maafkan orang. Melainkan anak itu derhaka dan dia tidak minta maaf. Dia terus dengan kederhakaan dia. Yang tu tak apalah, itu lain. Yang ni dia minta maaf. Dia mengaku dia salah. Wajib maafkan. Walaupun ibu, walaupun ayah, raja ke, siapa ke, wajib memaafkan dia. Jadi tak ada istilah kata hari raya ni sunat maaf tak. Hari raya pun wajib minta maaf sama. Hari raya pun wajib maaf, minta maaf. Hari bulan puasa pun wajib minta maaf. Dan orang yang terasa, orang yang terkilan, orang yang sedih ni, dia wajib memaafkan kan? Saya pernah dengar dulu kan, adalah ahli keluarga saya yang lama-lama dulu bergaduh sampai 5-6 tahun. Bukan apa pun, kes ambil buah limau tak minta ya kan. Yang kawan ni nak buat sambal belacan, rumah kat kampung ni tak payah pergi kedai sangat, buah-buah petik tepas rumah nak ambil cili belakang rumah, serai belakang rumah, pandan, limau apa semua, halia, lengkuas belakang rumah tak payah pergi kedai. Jadi tengok-tengok limau nak ambil tinggi sangat, nak kena cari galah. Tengok jiran sebelah ni limau dia rendah, petik. Memang salah tu, petik. Bila petik, si anak ni nampak bagi tahu dekat ayah, bergaduh 5 tahun. Limau sebiji mungkin harga dia 20 sen. Jadi berbalah macam tak boleh. Yang ketiga ni berkaitan apa? Okey. Yang ketiga tu apa? Baca baik-baik. Okay, sambung hak minta maaf sini ni. Dia kata aku maafkan tapi aku tak akan lupa. Yang tak akan lupa tu tak apa, sebab tu fitrah kita. Itu satu sifat manusia, sifat kelemahan yang ada pada kita, yang kita tak boleh nak lupa benda-benda macam tu. Tak ada masalah. Sekiranya kita boleh lupa, silakan. Tapi kalau kita tak boleh lupa, adakah yang menjadi satu kesalahan kita? Tidak menjadi kesalahan. Kerana tidak melupakan benda itu antara kita dengan Allah Ta'ala. Tapi antara kita dengan dia, kita dah maafkan dia. Soal dia akan ingat sampai bila-bila untuk jadikan sempadan dia, untuk jadikan pengajaran dia, itu tak apa, tak ada masalah. Macam kita minta ampun pada Allah Ta'ala lah. Kenapa bila bulan Ramadan ni kita tak minta Allahumma ghfir lana, tapi kita baca wa'fu anna, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna? Kenapa kita minta Allah maafkan kita, bukan kita minta Allah ampunkan kita? Beza ke maaf dengan ampun ni? Beza apa? Beza dia kalau Allah ampunkan dosa kita yang lama tu masih ada lagi. Allah ampun dosa kita, tapi masih ada lagi dalam simpanan Allah Ta'ala dosa tu. Tapi bila Allah maafkan kita, Allah ampun dosa kita, Allah padam dosa kita. Jadi maknanya sifat itu juga ada pada sifat Allah Ta'ala. Tapi itu bukan sifat kelemahan Allah Ta'ala. Itulah menunjukkan bahawa besarnya rahmat Allah Ta'ala.
Kalau kita minta sikit, Allah bagi sikit. Kalau kita minta banyak, Allah bagi banyak. Bukan kita minta sikit, Allah bagi banyak. Itu zalim nama dia. Bukan kita minta banyak, Allah bagi sikit. Itu zalim nama dia. Tapi kita minta sikit, Allah bagi sikit. Kita sedekah. Saya nak sedekah berapa Ustaz? Berapa banyak kita nak daripada Allah Ta'ala? Saya nak banyak, sedekah banyak. Saya nak sikit je, sedekah sikit. Macam tu. Yang ketiga, amalan kita main pancing duit bulan musim-musim raya. Ni pernah berlaku, saya pun pernah tengok. Dia akan jadi judi sekiranya, ada sekiranya masing-masing bawa keluar duit, kemudian pakak-pakak berebut duit tu, dan setiap orang dapat dengan nilai yang tak sama. Siapa yang bernasib baik, siapa yang bertuah, dia dapat lebih. Ada 10 orang main, seorang bawa masuk RM50. Tu ada 500 kan. Yang bernasib baik mungkin dia dapat 300, 400. Yang kurang bernasib baik mungkin dapat RM10, RM5. Yang tak bernasib baik tak dapat apa. Tapi dia bagi tadi. Dia bagi RM50, tapi dia tak dapat. Bermakna itu permainan judi. Judi ni unsur dia kat mana? Unsur dia nilai sama, modal sama, tapi untung tak sama berdasarkan nasib. Bukan berdasarkan kepakaran dia, bukan berdasarkan keilmuan dia, tak, nasib dia. Macam orang main judi, dia tekan-tekan dia, kemudian dapat sebab nasib dia. Tak boleh. Nak main macam tu boleh ke? Boleh. Kena ada penaja, kena ada sponsor. Contohnya, saya pun pernah, orang tanya saya, dia kata, kami ni nak buat aktiviti keluarga, buat family day, bukan raya ni, buat family day. Bila buat family day, nak buatlah pancing duit. Tujuan dia nak sedekah. Niat dia tu nak sedekah. Macam mana cara dia? Dia pun minta sumbangan. Minta lah sumbangan, bukan yuran. Kalau yuran dia jadi wajib. Yang ni sumbangan. Ataupun ada penaja. Penaja pun tak RM500, kemudian pakai ambil, pakai mancing, pakai berebut dapat, tak apa. Yang tu tak ada kaitan dengan harta benda orang ramai, tetapi daripada pihak penaja yang berbesar hati bagi duit atau harta dia. Itu tak apa. Okay, baik raya. Raya ni ada lagi kan nak tanya? Solat jamak. Ya. Balik ke kampung kita. Kampung kita tu bukan di Shah Alam lah kan? Bukan di Shah Alam lah. Di kampung kita. Okay. Kita jadi musafir ni sewaktu dalam perjalanan sahaja. Okey, itu yang pertama lah. Yang kedua, kita boleh jamak qasar apa semua ni dalam tempoh 3 hari dalam perjalanan. Tak termasuk hari pergi dan pulang. Okey, tak termasuk hari pergi dan pulang. Contohnya tuan-tuan bukan orang Kedah, tuan orang Selangor, tapi nak balik rumah mertua, suami atau isteri orang Kedah. Nak balik Kedah, balik hari ni. Okey, hari ni dia tak dikira jamak qasar sebab kita bermukim apa? Sebab kita musafir. Okey, hari ni kita musafir. Kemudian kita balik tu memang kita dah tahu dah kita nak balik 3 hari sahaja. Dan kita bukan orang situ. Kita orang Selangor. Kita dah tahu kita nak balik 3 hari saja. Maka dalam tempoh 3 hari tu kita bolehlah jamak. Boleh jamak, boleh qasar. Kan? Itu kalau tuan nak buat. Kalau tak buat pun tak apa. Kerana amalan para ulama ni, dia tak buat jamak qasar bila dia dah sampai tempat. Jamak qasar ni, ini amalan salafus soleh, bukan hukum lah. Hukum dia boleh jamak qasar, tapi amalan salafus soleh ni bila dia dah sampai tempat dia, afdal dia sembahyang sempurna, sekiranya dia tak ada apa-apa halangan lah. Tapi kalau dia ada halangan, susah lah. Dia pi tu nak pi mesyuarat. Kemudian sekali lagi dia mesyuarat
pukul 2 contohnya sampai pukul 5 atau sampai maghrib kan, mungkin dia kelang kabut nak sembahyang. Yang tu lain. Tapi dia bermusafir ni bukan tujuan-tujuan yang macam tu. Dia musafir ni memang tujuan dia nak bercuti, dia nak balik kampung, dia nak beraya, dia relax ya. Maka afdal dia sembahyang bagi sempurna. Dalam musafir tu lain. Yang dalam perjalanan pulang, dalam perjalanan balik esok itu lain. Yang tu tak apalah. Okey. Orang yang menganggap sesuatu tempat itu adalah tempat mustautin dia, maka dia tidak boleh jamak qasar apabila dia sampai tempat tu. Contohnya saya lah. Saya ada tanah di kampung saya. Ada sikit lah kan. Dan di situ dengan niat saya, dengan izin Allah Ta'ala nak buat pusat pengajian di situ nanti, maka saya menganggap kampung saya itu sebagai tempat mustautin juga. Maka bila saya balik kampung saya tak boleh jamak qasar. Kerana itu saya menganggap tempat mustautin saya. Begitu juga bagi orang-orang yang dia sekiranya berlaku apa-apa musibah dekat dia. Contohnya dia bercerai. Dia akan balik mana? Dia akan balik kampung dia ke ataupun dia akan stay dekat tempat sekarang? Kalau dia akan balik ke kampung halaman dia, maka dia ada niat dekat situ bahawa kampung halaman dia tu tempat mustautin dia. Jadi kalau dia balik, dia tak boleh jamak qasar. Dan tempat mustautin ni dia bukan satu, dia boleh dua, dia boleh tiga. Adapun kalau tempat itu bukan tempat mustautin kita, itu tempat kita bermukim sahaja, tempat kita bermukim sahaja, maka dia dikiralah yang 3 hari tadi, yang 3 hari berada di situ kita boleh jamak qasar. Kemudian bila kita balik pula, balik ke Shah Alam, balik ke Selangor, okey, luar kawasan, dalam tempoh tu ke? Dalam tempoh 3 hari tu. Dalam tempoh 3 hari tu masih lagi boleh. Dalam tempoh 3 hari tu masih lagi boleh lah. Kita duduk sehari sini, sehari sana. Dalam tempoh 3 hari tu boleh. Wallahu a'lam. Ya. Bila kita berpindah dari satu tempat ke satu tempat yang melebihi 2 marhalah, maka selama itulah kita dikira musafir. Sebab perjalanan itu perjalanan yang mencukupkan syarat as-safar, perjalanan musafir. Lebih 2 marhalah dia boleh jamak qasar. Kemudian dia balik semula dekat tempat tadi itu pun 2 marhalah, dia boleh jamak qasar. Macam kes pernah jemaah kita tanya kan, yang hari-hari dia pergi kerja kat Melaka tu kan, hari-hari dia bekerja kat Melaka, makna dia hari-hari dia boleh jamak. Sebab apa dia boleh jamak hari-hari? Sebab hari-hari dia musafir. Sebab hari-hari dia musafir, kan dia boleh lah, dengan syarat satu hala lah. Satu hala. Maknanya kita dah sampai tempat kita, solat jamak tu tak masuk lagi. Okey. Okey. Okey, maghrib insya tu mesti dalam perjalanan ke dah sampai rumah? Dah sampai rumah. Kalau dah sampai rumah, balik kepada tadi itulah. Kalau kita 3 hari, kita boleh jamak qasar lah. Okey. Ini contoh macam orang kerja tadi kan? Okey. Okey, soalan dia maghrib insya tu dah sampai rumah, dah sampai kampung lagi. Kalau dah sampai kampung, dia tak dalam perjalanan dah.
masuk dalam perjalanan ni selagi mana kita tak sampai tempat kita tu. Jamak zuhur dengan asar itu dikira jamak dalam perjalanan. Yang maghrib isyak itu bila kita jamak qasar itu bukan sebab dalam perjalanan, itu sebab kita ni bermukim ataupun kita bermusafir. Ya. Dia musafir ni termasuklah musafir dalam perjalanan pun dikira musafir. Kemudian 3 hari pertama di tempat kita sampai itu pun dikira musafir. Selagi mana tempat itu bukan tempat mustatin kita. Kalau kita sampai dekat rumah kita di Shah Alam ni, 3 hari pertama tu tak kira musafir lah, sebab kita bukan musafir, kita mukim atau kita mustatin. Tapi kalau di tempat yang kita memang musafir, maka 3 hari itu dikira musafir. Musafir di tempat kita sampai. Yang dalam perjalanan tu musafir dalam perjalanan. Musafir dalam perjalanan ni dia tak termasuk 3 hari tu. Kalau kita balik 5 hari, hari pertama dengan hari kelima tu dalam perjalanan. Hari kedua, 3, keempat di tempat tu. Mana sepanjang hari 5 hari tu kita boleh musafir lah. Ya. 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 Satu hari. Ya, hari pertama. Tak, maghrib yang malam tu dia dah dikira hari pertama, dia dikira dalam perjalanan tu, tapi kita jamak qasar tu bukan dalam perjalanan, faham tak? Maksudnya dia tak kira lagi 3 hari tu. Ya, esok. Ya. Esok, lusa dengan tulak tu baru kira. Baik. Tidak. Satu perjalanan tu dia kira hari itu 12 jam tu, 24 jam tu. Cuma dekat sini tuan, ni saya nak tambah sikit lagi lah. Ramai orang dia terkeliru yang dalam perjalanan tu, okey, itu semua clear. Yang dalam perjalanan semua clear. Yang banyak terkeliru ni, bila dia dah sampai tempat dia, dia masih lagi jamak. Boleh dia jamak dengan syarat tadi tu, sekiranya tempat itu bukan tempat mustatin dia. Contohnya kan, kawan saya pernah tanya. Kawan saya ni dia bujang lagi, dululah bujang. Dia kerja dekat KL. Dia bukan ada rumah apa, KL dia tak ada aset apa pun. Dia bukan ada keluarga apa pun, dia datang bekerja saja. Maknanya kerja dia boleh je nak pindah balik Kedah kan, nak balik Penang kan, nak pergi mana-mana boleh. Bila dia balik kampung raya ataupun balik bercuti biasa, 3 hari pertama dekat kampung tu dia masih lagi jamak qasar. Yang tu yang salah dan tidak boleh. Kerana di kampung tu memang tempat dia tak ada keluarga, dia tidak ada harta, dia tidak ada aset apa-apa lagi. Jadi kampung itulah tempat pertama dan terakhir dia. Sekiranya berlaku apa-apa musibah pada diri dia, pada kerja dia, pada hidup dia, dia akan balik pada kampung dia. Jadi kat situ dia tak boleh jamak. Dia kena balik sembahyang macam biasa. Kan? Saya jadi bahasa mudah macam ni lah. Saya bila balik kampung saya tak boleh jamak qasar. Tapi kalau saya balik mementua saya boleh jamak qasar lah. Tapi saya tak boleh jamak qasar pun, kerana saya lebih suka bila sampai dekat tempat tu saya nak sembahyang penuh. Kerana nak jaga 5 waktu tu di masjid di Surau. Kalau kita jamak qasar, dia terlepaslah sembahyang jemaah tu. Tapi sekiranya macam saya tak ada, saya bukan nak balik outstation kan, nak balik buat kerja apa. Saya balik tu memang nak relax, nak cuti. Yang sabuk kepala otak duduk kat sini. Balik kampung tenang. Bila tenang kita tak kalut lah nak jamak qasar ke apa semua. Memang nak relax. Memang nak relax. Boleh. Tu kalau kita nak buat. Yalah. Betul lah tu. Kalau kita yakin tak boleh juga hari ni.
Sebab hari ni dia kena tunggu pengumuman. Jamak saja. Ya. Kalau ikutnya memang kita kena takbir lepas buka puasa tu. Tapi keadaan kita hari ni berbeza. Macam mana kita tak boleh pandai-pandai puasa 1 Ramadan, melainkan kena ada pengumuman. Tak boleh pandai-pandai raya 1 Syawal, melainkan kena ada pengumuman. Jadi pengumuman itu pun dikira satu kewajipan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa, kerajaan, yang kita kena ikutlah. Baik. Ada lagi lah. Ya. Okey. Ya. Ya, yang tu pun saya rasa pernah tanya aku sebelum ni, samalah. Jawapan dia pun samalah. Kita balik ke Shah Alam ni lepas raya nanti. Kemudian kita nak berhenti di R&R dekat kedai minyak ke, tak boleh sebab jam. Kan, sebab kereta banyak, ataupun mungkin ada anak kecil tidur, susah, sulit keadaan kita. Kita pun niat nak semayang dekat-dekat rumah nanti. Sampailah kita dekat-dekat masjid berdekatan tu tutup sebab dah lewat malam. Maka kita balik ke rumah kita boleh jamak takhir secara 4 dan 3 rakaat saja. Malam sembahyang maghrib tadi tu kita boleh sembahyang 4-3. Kita tak boleh qasar. Kita kena sembahyang sempurna. Dengan syarat ada halangan tadi itulah. Makna bukan daripada kampung kita memang niat dah aku nak jamak dekat rumah. Kalau niat macam tu tak boleh. Niat kita macam biasa, kita nak jamak dalam perjalanan, tapi disebabkan ada halangan tadi sehinggalah tak boleh. Sampai di rumah kita kena segera sembahyang jamak sahaja. Jamak ni dia lebih longgar lah daripada qasar. Qasar tu yang tak boleh. Jamak ni orang sakit pun boleh jamak. Kalau musibah hujan, gempa bumi, banjir pun boleh jamak. Macam hari tu 2000 berapa tu yang teruk tu, Kelantan, Terengganu yang banjir habis tu kan. Itu mufti-mufti dah keluar fatwa boleh jamak. Sebab apa? Sebab pakaian, air yang sukar untuk dapat, maka diharuskan untuk dia jamak bagi memudahkan urusan ibadat dia. Lagu raya ke lagu apa sekalipun halal dan harus, dengan syarat lagu itu tidak ada lirik, tidak ada seni kata yang menghina agama Islam, yang haram, yang bercanggah dengan syariat. Syair dalam Quran ada surah nama Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara tu maknanya penyair. Memang Allah puji orang-orang yang bersyair dengan syarat syair dia itu syair yang membawa ruh-ruh jihad. Ada sahabat Nabi seperti Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ni dulu dia penyair jahiliah. Bila orang kafir nak berperang, dia layakkan syair. Syair dia ni syair yang berupa ruh-ruh jahat, syair lucah, syair syirik, syair yang melampau untuk menaikkan semangat-semangat melampau orang kafir dalam berjihad. Bila sampai seruan Islam, sahabat-sahabat ni dia masuk Islam, maka mereka dikenali sebagai sahabat mukhadramin, sahabat mukhadram. Mukhadram ni satu istilah merujuk kepada sahabat yang dapat dua alam, satu alam jahiliah, satu alam Islam. Sahabat ni nama dia sahabat mukhadramin. Jadi semisal Zaid bin Sabit. Lepas Zaid Sabit masuk Islam, dia nak tinggalkan syair. Bila Nabi tahu dia tak mau syair dah, Nabi kata dekat dia, kenapa kamu tak mau syair?
Dia kata sebab syair aku banyak benda-benda yang syirik dan menjauhkan aku dengan Tuhan. Nabi kata tidak, syair itu tidak salah, yang salah seni kata dia. Jadi bersyairlah kamu untuk menaikkan ruh-ruh mujahidin ni, untuk berperang berjihad di jalan Allah Ta'ala. Sehingga Nabi pun nak jadi penyair, tapi Allah tarik bakat tu. Dalam Quran Allah kata apa? Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah in huwa illa dzikra wa Qur'anun mubin. Satu hari Nabi dia nak bersyair. Bila Nabi nak bersyair tak jadi. Isteri Nabi Aisyah penyair. Sahabat-sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Osman semua penyair. Kalau zaman kita hari ni penyanyi lah. Semua penyair. Jadi bila Nabi syair, dia pun semua gelak kat Nabi. Aisyah gelak kat Nabi, sahabat-sahabat pun gelak kat Nabi. Kenapa? Kerana dia tahu tempang, dia tahu sumbang tak jadi, sebab Nabi ni bukan penyair. Lalu Nabi cuba, orang kata try hard nak jadi penyair juga, sehinggalah turun ayat ni. Allah kata wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lahu. Wahai Muhammad, aku tidak memberi bakat syair kepada diri kamu. In huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin. Melainkan engkau ni hanyalah pembawa berita daripada Al-Quran saja. Itu saja kemampuan Nabi. Maka sahabat-sahabat jahiliah dulu mereka kekal bersyair dalam zaman Islam, tapi dengan syair-syair yang baik. Hari ni lagu raya ke, lagu Melayu ke, lagu merdeka ke, lagu apa sahaja, lagu-lagu yang melampau, lagu-lagu yang boleh mendedahkan aurat, lagu-lagu yang boleh menampakkan keaiban, lagu-lagu yang boleh merosakkan akidah, lagu-lagu yang boleh menjauhkan kita daripada nilai-nilai yang baik, itu lagu-lagu yang diharamkan. Semua lagu-lagu yang diharamkan. Lagu-lagu yang mendekatkan kita kepada Allah, kita tengok pakaian dia, kita tengok pergaulan dia, kita tengok seni kata dia, bahasa dia, lirik dia elok, kita dengar pun tenang, kita dengar pun rasa khusyuk dan mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala. Itu semua lagu-lagu yang dihalalkan. Lagu raya sehari dua ni mengarut-ngarut dah jadi menghina Islam, melampau-lampau, menyanyi dah macam pondan mabuk ketum dah kan. Itu semua tak boleh dah. Itu semua kita wajib boykot. Kita tak boleh terima. Itu semua benda-benda yang merosakkan syariat. Apatah lagi yang dibuat oleh orang Islam. Kan orang kafir buat, ialah mereka ni musuh Islam. Tapi orang Islam sendiri buat benda tu atas tujuan apa? Ni semua bercanggah dengan syariat. Dan kita tak boleh menganggap dia sebagai satu hiburan yang patuh syariah. Itu hiburan yang melampau lah. Wallahu a'lam. Okey. Masa kita musafir, kita tidak jamak, kita qasar saja, betul? Maknanya zuhur tadi kita sembahyang zuhur saja, kita tak sembahyang asar. Bila sampai asar nanti kita nak sembahyang asar dua saja, macam tu. Boleh? Musafir ni tak ada masalah lah. Okey. Oh, nak jamak sekali, boleh lah. Zuhur ya. Yalah, zuhur tadi kita sembahyang berjemaah, tak ada masalah. Itu yang paling afdal. Itu yang lebih baik. Jangan bila kita pergi musafir, kita singgah kat masjid mana-mana, dia orang tengah sembahyang fardu, kita sembahyang sendiri-sendiri. Walaupun sah, tetapi lebih afdal kita bersama dengan solat berjemaah tu. Kemudian dia bagi salam, kita bangunlah sembahyang asar kita. Kita tak perlu berzikir, berwirid dengan dia lah, kerana kita dalam keadaan bersolat. Kita kena bangun solat. Tentu lah. Boleh lah. Boleh qasar. Saya rasa dah 10 lah.
apa sampai mati. Okey. 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 Wasiat ni ada wasiat yang sah, ada wasiat yang batal. Okey. Contoh wasiat yang batal macam soalan yang Haji tanyalah. Dia wasiat macam ni. Wasiat ni bukan duit ringgit saja nah. Wasiat ni apa saja yang berbentuk amanah semua dikira wasiat. Contohnya dia wasiat macam ni. Kalau aku mati jangan tanam aku di kubur tu. Kalau aku mati jangan bawa aku sembahyang di masjid ni. Kalau aku mati jangan itu jangan ini. Wasiat ini dikira wasiat yang tidak sah, wasiat yang batal. Karena wasiat itu wasiat yang tidak ada hak dan kuasa atas diri dia. Kenapa? Karena kewajipan mengurus jenazah ni bukan atas diri dia. Dia dah mati dah. Kewajipan mengurus jenazah ni atas orang yang hidup. Maka orang yang hidup itulah yang boleh menentukan dia nak disembahyangkan di mana atau dia nak dikebumikan di mana. Okay, misal lah kata keluarga dia pun nak dia dikebumikan di tempat sekian-sekian. Maka yang tu kita kena ikut. Sebab keluarga dia ni orang yang hidup. Ataupun keluarga dia kata kami nak sembahyang dia di sini saja. Yang tu kita kena ikut. Kerana itu adalah hak dan tanggungjawab orang yang hidup. Apatah lagi mereka itu ahli keluarga dia. Tetapi kalau ahli keluarga dia itu kembali menyerahkannya kepada pihak masjid atau surau, maka yang tu terpulang kepada kita. Dengan si mati tak ada kena-mengena lah. Dengan si mati. Sebab ada orang tanya saya sebelum ni, Ustaz, abang saya ni dia wasiat, lepas dia mati nanti anak dia ni jangan bagi kahwin dengan orang tu. Sebab dia kata dia wali. Jadi lepas dia mati ni saya kena ikutkan benda tu. Saya kata wali ni masa dia hidup saja. Bila dia dah mati, dia dah tak jadi wali dah. Wali tu dah berpindah kepada orang lain. Maka wali pada waktu itulah yang nak menentukan. Nak tu nak kahwin dengan siapa, nak menikah dengan siapa, ikut suka dia lah. Dia dah mati, duduk diam-diam. Jangan duduk cakap banyak. Tentu. Faham lah? Ni siasat tak habis ni. Tak boleh dia wasiat secara umum macam tu. Dia tak boleh wasiat secara umum. Kalau dia mati, dia akan bagi orang yang sekian-sekian, tak boleh. Dia kena khususkan. Contohnya dia kata macam ni, Acu nanti bila saya mati, Acu yang kena mandikan saya, dan ini hadiah dia. Hadiah tu waktu tu. Tapi kalau lah dia dah bagi tahu wasiat tu kepada keluarga dia, dia kata nanti bila dia mati, dia nak Acu mandikan dia, dan ni wasiat dia, bagi cincin. Tak apa. Tapi kalau dia umumkan saja, dia umumkan saja, nanti siapa-siapa yang mandikan dia dapat cincin ni. Yang tu ada setengah ulama kata wasiat tu tidak sempurna. Kerana tidak khusus. Sebagaimana dia wasiat harta dia nak bagi kepada tempat tu secara umum. Nanti bila saya mati, nanti saya nak sedekah 10,000 kepada sekolah tahfiz. Sekolah tahfiz mana? Tak tahu juga. Jadi ada 10 sekolah tahfiz, boleh bagi ke 10,000 tu seorang sikit, ataupun kena bagi satu saja ke, atau kena bagi dua saja? Yang tu tak jelas. Bila nak wasiat ni mesti jelas. Sebab tu hari ni Majlis Agama ni dia ada pentadbir wasiat. Majlis Agama dia ada pentadbir wasiat. Ejen-ejen takaful pun banyak yang ambil pentadbir wasiat ni. Jadi orang yang nak wasiat apa-apa, dia ada aku janji dia. Apa yang diwasiatkan tu mesti kena jelas, mesti kena khusus. Dia tak boleh wasiat secara umum. Walaupun wasiat itu dikira sah, tapi ada setengah ulama kata dia tak sempurna.
Dia wasiat ke cincin tu. Jelas. Jadi dia kalau jika berlaku kematian, cincin tu apa yang terbaik anak-anak dia patut. Okey. Kalau cincin tu dia tidak wasiat, cincin tu dia jatuh pada benda faraid. Jatuh pada benda peninggalan, kena faraid, kena bahagikan mengikut nilai cincin itulah. Tapi kalau dia wasiatkan pada anak dia yang kata tak sempurna ni, nanti semua anak-anak dia pakat berebut dan nak mandi sebab nak cincin tu. Dan bila berebut pakat mandi, jadi bergaduh pula. Yang ni kata dia untuk dia sebab dia anak sulung. Yang ni kata dia sebab dia yang jaga mak. Yang ni kata dia sebab dia yang paling bagi banyak duit kat mak. Jadi itu yang ulama kata tak sempurna tu. Sebab itu wasiat ni dia kena khusus. Jadi wasiat itu wasiat yang tidak sempurna, maka cincin tadi itu dia kembali menjadi harta pusaka. Dia nak sedekah. Boleh, saya kata tadi boleh, tapi wasiat tu tak sempurna sebab tak khusus. Boleh. Dengan sejawab ni boleh tapi tak sempurna. Sebab apa tak sempurna? Sebab tidak khusus dan tidak jelas wasiat ni. Wasiat ni dia kena jelas. Sebagaimana faraid tu dia jelas. Hak ni 1/2, yang ni 1/6, 1/8, dia kena jelas. Dia tidak boleh kata siapa saja yang mandi, siapa saja yang ke bumi, siapa saja tu boleh jadi macam-macam orang. Jadi nanti akan timbul pembalahan pula. Wallahu alam. Minta maaf lebih masa lama bukan sebab saya, sebab tuan-tuan juga banyak tanya. Mudah-mudahan apa yang saya kongsikan ini manfaatlah untuk kita semua, khususnya diri saya sendiri, dan sampaikanlah manfaat-manfaat ini kepada orang lain, supaya kita semua sama-sama berbuat kebajikan walaupun di hari raya. Jangan kebajikan ni kita pulun pada bulan puasa saja. Bila masuk raya nanti kita dah tinggal segala kebajikan, itu salah lah. Sepatutnya bulan Ramadan bulan kebajikan, bulan Syawal bulan kita nak terjemahkan kebajikan. Begitulah hendaknya. Mudah-mudahan Allah memberkati dan merahmati majlis kita pada pagi ini. Yang baik daripada Allah Ta'ala, yang salah silap saya minta ampun, minta maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.